Kesimpulannya, kita juga tidak menghormati undang-undang yang kita buat. Pagi tadi saya baca akan kisah pejabat daerah kesihatan Kepong telah pun buat saman kepada program itu sebanyak RM10,000 yang sepatutnya UMNO tidak boleh melakukannya dan tak boleh dapat surat saman sejumlah itu kerana UMNO ni parti pemerintah, Menteri Kesihatannya dari UMNO. Undang-undang itu diurus oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kalaulah tiba-tiba UMNO melanggari SOP atau BN melanggar SOP prosedur itu dengan jumlah yang ramai, bertepuk bertampar, saya tak pergi ya. Saya duduk di Seri Pasifik ya, melihat pada jauh ya. Jadi apa pandangan rakyat? Jadi apabila dah kena saman RM10,000 itu bukan bermaksud kami ini pun menerima tindakan itu secara terbuka. Itu bukan jawapan. Menunjukkan UMNO atau BN ini satu kerajaan yang double standard, yang tidak berfikir panjang. Patutnya jangan sampai kena saman. Tumpukan apa yang kita nak bagi. Sebab sekarang ni tak perlu datang ke Dewan Tun Husin ke Dewan Tun Dr. Ismail ke Dewan Merdeka Revolusi. Kita tak semua orang, kalau saya lah jadi orang yang dipandang fikiran saya tak buat pelancaran dengan memanggil orang ramai-ramai. Saya minta semua UMNO bahagian duduk di pejabat UMNO bahagian atau di mana-mana dewan tertentu ikut SOP untuk mendengar secara langsung pelancaran ini. Duduk. Kalau saya di Bandar Tun Razak, kita ada dataran UMNO, duduk ramai-ramai, kita tengok, kita dengar apa yang nak dibuat oleh Presiden. Jadi sekarang ni apa terjadi? Kalau Pakatan Harapan ini dia menggunakan isu denda RM10,000 tu, dengan automatik kita dah turun sokongan rakyat. UMNO sebuah parti yang pelik. Menteri Kesihatan dari UMNO, Perdana Menteri dari UMNO. Jadi apa berlaku? Disaman RM10,000 melanggar SOP. Jadi apa yang sebenarnya ni? Apa yang sebenarnya ni? Apa yang sebenarnya? Jadi ini semua tidak dipikir oleh pembesar-pembesar UMNO. Dia fikir dengan syok sendiri, berhimpun, panggil semua orang UMNO daripada jauh dan dekat. Tak payah tu semua. Tak payah ketua-ketua ahli-ahli UMNO bahagian-bahagian di Melaka 6 tu. Suruh dia orang berhimpun di pejabat UMNO masing-masing. Mereka ada jeperun. Gunakanlah jeperun itu untuk berkumpul, mendengar ucapan pelancaran jenderanya. Yang kau nak datang ke Kuala Lumpur, ramai-ramai buang masa dengan wang yang banyak, gunakan bayar tol, tidur semalam. Inilah satu kebodohan yang agak teruk. Sebab kita jangan terlampau besar sangat perut. Kalau kita terlampau banyak, ada sunnah, ada hadis-hadis Nabi terhadap pentingnya perut ini kena jaga. Sebab perut ini melambangkan otak kita. Kalau perut kita besar, otak kita lemah. Jadi kita mestilah dalam keadaan yang biasa-biasa. Jadi apa yang berlaku sekarang yang saya nak share pagi ini secara langsung ialah soal kenapa kita naikkan semangat orang Melayu, pengundi Barisan Nasional terhadap saya tidak akan serahkan seinci pun tanah DAP kepada China. Saya nak tanya, yang tanah tambak laut ini berapa orang Melayu yang dapat? Berapa ramai rakyat biasa yang tidak ada connection dapat projek tambakan laut ini? Itu adalah yang penting. Adakah kamu merujuk DAP ini parti? DAP sudah sinonim bahawa DAP ini Cina. Kita tak pernah nak memisahkan DAP itu parti politik. Kita masih lagi, maksud kita ni orang UMNO, pemimpin UMNO melihat DAP sebagai Cina. Tidak. DAP saya dah menjelaskan berapa kali
Saya dah panggil tokoh-tokoh penting DAP, Ronnie Liu ke, Anthony Loke ke, ketua pemuda dia ke Harvard, untuk beri penjelasan terhadap isu-isu persepsi DAP ini parti Cina. Mereka dah jelaskan, ya? Jadi apa yang saya nak katakan, tuan-tuan, satu kebodohan yang dilihat cuba membodohkan rakyat dengan membangkitkan isu sentimen perkauman kepada DAP sebagai parti Cina. Kalau saya seorang yang diberikan pandangan, berikan peluang untuk berucap, ada jawatan, saya tidak galakkan, saya tak akan menggunakan perkataan DAP sebagai enemy UMNO itu. Kita merayu saja, rakyat supaya mengundi kita, dan jelaskan kepada rakyat kenapa kita tak perlu menyokong Pakatan Harapan, PH. Beliau sebenarnya masih gagal. Mereka dah diberi peluang selama 22 bulan jadi pemerintah, kerana mereka berpecah belah, sehingga terpaksa ditubuhkan kerajaan 2 kali kerana kesilapan PH itu. Sekarang ni kita dah menjadi 3 kerajaan sejak 2018, di zaman Tun Dr. Mahathir, zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kenapa jadi begini bertukar ganti kita ini? Kerana kita tidak ada kestabilan politik. Bagaimana berlakunya kestabilan politik ini? Rosak, lintang pukang kerana pengundi, kerana rakyat mengundi tidak berfikir panjang. Jadi kita elakkan supaya benda ini berlaku, bukan saja masa pilihan raya umum negeri Melaka yang akan datang. Biar kalau nak kalahkan terus sampai tidak ada lagi kompromi untuk nak buat SD menubuhkan kerajaan, macam UMNO di Kelantan. Kalah terus, tak ada langsung perundingan lagi. Begitu juga UMNO kalah terus di Terengganu, dan UMNO kalah terus di Kedah, dan juga dengan DAP di Pulau Pinang. Kalau nanti berlaku keadaan di Melaka, UMNO dapat 9, Parti Perikatan Nasional dapat 6, selebihnya PA dan sebagainya, ini tidak menguntungkan rakyat, dan akan berlaku lagi. Kejap kerajaan ini akan bertukar. Ini yang berlaku. Jadi kita nak memahamkan rakyat bahawa apabila 3 corner fight, 3 penjuru, sebenarnya negara ini ke arah ketidakstabilan politik. Maknanya dia akan merosakkan sistem demokrasi dan juga kerajaan yang akan wujud. Dan itu rakyat kena buat keputusan yang agak rasional, mutamatkan pemikiran anda. Biarlah kata secara terbuka bahawa UMNO tidak berdepan dengan Perikatan Nasional, tapi UMNO BN berdepan dengan PH. Tuan-tuan jangan undi Perikatan Nasional, kerana dia akan menyusahkan pembentukan kerajaan. Apa yang penting sekarang ni, kita pukul mati, macam main bola, ya. Jadi kita lawan. Kalau UMNO menang, kita akan tubuh kerajaan. Kalau PH tubuh kerajaan, menang, dia tubuh kerajaan, dan kerajaan ini akan jadi stabil. Ini dia yang pandangan saya pada pagi ini. Pada semua yang menonton, lebih kurang 100 orang, lebih kurang begitu, terima kasih banyak-banyak. Saya tidak bercakap panjang. Kepada sahabat saya Datuk Dahlan Makmur, patutnya janji nak minum, kita tak tahulah bila dia nak janji minum ni. Jadi saya ucap terima kasih. Itu saja. Sekali lagi saya nak katakan, jangan sebut perkataan saya tidak memberikan 1 inci pun kepada DAP Tanah Melaka, tapi Melaka itu ada 8 dun daripada DAP. Itu apa bendanya? Yang keduanya, ini sistem demokrasi, bukan sistem perkauman, bukan sistem mempertahankan kepentingan rasis demi Melayu. Negara kerajaan Melayu Islam tak timbul. Kita sekarang nak membentuk kerajaan Malaysia, kerajaan Melaka yang dari berbagai kaum, yang mempunyai juara-juara jurucakap mereka dan pemimpin kelompok mereka. Itu saja yang nak bagi.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.